Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Kamarudin akan membentangkan tugasan yang pertama iaitu analisis artikel. Okey, saya telah memilih 5 jenis jurnal yang terkini yang berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Jurnal yang pertama iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan Seni Visual ke arah Pembelajaran Bermakna, di mana ditulis oleh Siti Hayati Muhammad Yusof dan Abdul Halim Hussain. Seterusnya, jurnal yang kedua, Perubahan Pencapaian Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui Pembelajaran berasaskan projek Scaffolding, yang ditulis oleh Faridah Salam, Ramlah Mailok dan Nur Hasbiah Ubaidullah, yang telah diterbitkan pada 2015. Seterusnya, jurnal yang ketiga, Cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Okey, yang telah dituliskan Syahrul Nizam Ramli, Syed Alwi dan Sabzali Musa Khan, yang telah diterbitkan pada 2015. Jurnal keempat, saya telah memilih Keberkesanan Penggunaan ICT di dalam Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Islam bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur, yang telah ditulis oleh Hasnuddin bin Abdul Rahman, Nur Fazurayana dan Nur Azaratun bin Abdul Karim, yang telah diterbitkan pada tahun 2015. Dan jurnal yang terakhir iaitu Keperluan Instrumen PTPK IPG untuk merealisasikan kompetensi mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran dan pemudacara, yang telah ditulis Sandi Karki, Muhammad Zaki Ishak, Fong Sung Fo. Okey, seterusnya saya akan menerangkan untuk kelima-lima jurnal tersebut analisis tajuk. Yang pertama, analisis tajuk. Okey, untuk yang pertama, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan seni visual ke arah pembelajaran maklumat. Okey, merujuk kepada tajuk yang telah saya perkatakan tadi, tajuk ini ditulis dengan secara jelas kerana kita dah tahu ke arah pembelajaran bermakna. Oleh itu, saya kategori sebagai jelas untuk mencapai objektif kajian. Seterusnya, yang kedua, perubahan pencapaian mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi melalui pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding. Tajuk ini pun juga ditulis dengan jelas dan dia telah memberitahu metod yang hendak dikaji. Dia telah memfokuskan kaedah kajian dan merujuk kepada artikel jurnal tersebut. Dia ada 2 bahasa tajuknya. Seterusnya, yang ketiga, cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi. Tajuk ini juga ditulis secara jelas, di mana ianya tajuk ini ingin mencari cabaran, ingin menjelaskan cabaran. Okey, menghuraikan cabaran. Seterusnya, yang keempat, keberkesanan penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala. Ini juga ditulis dengan jelas dan memfokuskan sasaran kajian iaitu Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur. Okey, yang kelima, keperluan instrumen PTPK IPG untuk merealisasikan kompetensi mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran dan pemudacara. Tajuk ini juga saya secara jelas memfokuskan objektif kajian. Okey, dan mengandungi 16 perkataan. Secara keseluruhannya, kelima-lima tajuk ini adalah ditulis secara jelas. Okey, seterusnya analisis abstrak. Okey, untuk jurnal yang pertama, abstrak yang telah ditulis secara jelas dan memfokuskan guru sekolah sebagai sasaran kajian. Seterusnya, jurnal pertama juga ada menyebut tentang metodologi, yang metodologi berasaskan kualitatif dan menggunakan 3 kaedah dalam abstrak tersebut.
Dapatan dan implikasi kajian juga dijelaskan secara umum. Okey, untuk jurnal yang kedua, ianya ditulis dalam dua bahasa, menjelaskan tujuan kajian secara jelas dan juga memberitahu bahawasanya sampel kajian terdiri daripada 47 orang dari dua sekolah yang berbeza. Dapatan dan cadangan kajian juga telah dijelaskan secara umum dalam abstrak tersebut. Seterusnya, jurnal yang ketiga ditulis dengan dua bahasa juga, tetapi dia tidak menjelaskan tujuan dan elemen dalam kajian. Ia abstrak di jurnal yang ketiga hanya memberi pengenalan dan cabaran ICT secara umum. Okey, seterusnya jurnal yang keempat menjelaskan tujuan kajian secara jelas. Dia menerangkan aspek-aspek soal sidik dan cara analisis dalam jurnal tersebut. Seterusnya yang kelima, di mana ditulis dua bahasa juga. Dia menjelaskan tujuan kajian secara jelas bersama pengenalan dan memberikan pengenalan setiap untuk bab tu, untuk semua aspek telah dibincangkan yang akan dibincangkan dalam kajian. Secara rumusan, jurnal 2, 3 dan 5 ada ditulis abstraknya ditulis dalam dua bahasa. Dan hanya jurnal 3 tidak menjelaskan tujuan kajian dalam abstrak. Okey, seterusnya analisis kata kunci. Ini adalah antara kata-kata kunci yang telah dipaparkan dalam jurnal-jurnal tersebut. Nombor 1, 2, 3 dan jurnal 1, 2, 3, 4, 5. Okey, secara umumnya kata kunci jurnal 1, 2 dan 4 sangat membantu dalam carian tajuk berkaitan, manakala jurnal 3 terlalu umum untuk carian tajuk berkaitan, cabaran. Tapi untuk jurnal ketiga hanyalah pendidikan seni visual, ia terlalu umum bagi saya, teknologi maklumat dan komunikasi dan industri kreatif. Okey, seterusnya analisis pengenalan. Analisis pengenalan seperti yang saya dalam ulasan, apa yang kita dapat lihat di mana jurnal 1 memberi huraian menerangkan TMK dalam proses pengajaran secara umum. Jurnal 2 menghuraikan pendekatan pengajaran TMK. Nombor 3, jurnal 3 berdasarkan penulisan lepas, mengenalkan berdasarkan penulisan lepas dan lisan Perdana Menteri Wawasan 2020. Jurnal 4 menerangkan perkembangan kurikulum pendidikan Islam berdasarkan Islam. Jurnal 5 menghuraikan perkembangan teknologi dan dalam pendidikan. Secara umumnya pengenalan untuk jurnal-jurnal tersebut, dia telah mengenalkan penerapan TMK dalam proses pengajaran. Okey, seterusnya analisis objektif. Analisis objektif untuk setiap jurnal. Untuk jurnal yang pertama dia perenggan yang pertama dia menerangkan latar belakang penyelidikan dan 3 objektif dihuraikan. Untuk yang jurnal kedua, perenggan objektif, ringkas dan jelas. Perenggan pertama objektif, ringkas dan jelas. Perenggan kedua dia menjelaskan pasal huraian hipotesis kajian. Untuk jurnal yang ketiga tidak diterangkan. Untuk jurnal keempat, 4 objektif dikemukakan secara ringkas dan jelas. Jurnal yang kelima juga tidak menerangkan objektif secara perenggan objektif kajian. Okey, seterusnya analisis penyataan. Analisis penyataan yang pada jurnal yang pertama, masalah tidak dinyatakan tetapi jelas tetapi perenggan tersebut menjelaskan tujuan kajian dan huraian penambahbaikan. Untuk jurnal kedua, penyataan masalah berdasarkan analisis keputusan SPM yang lepas. Untuk jurnal yang ketiga, ianya tidak mempunyai penyataan masalah dalam kajian. Untuk yang keempat, penyataan masalah yang dinyatakan adalah betapa pentingnya TMK dalam generasi kini. Lalu kajian ini dilakukan. Okey, seterusnya jurnal yang kelima, jurnal yang dinyatakan secara jelas berserta rujukan sebagai sokongan
penyataan masalah tersebut. Okey, kita dapat lihat bahawa hanya satu jurnal yang tidak menyatakan penyataan masalah dan yang selainnya semuanya ada penyataan masalah. Okey, seterusnya metodologi. Metodologi untuk jurnal yang pertama, dia telah menguraikan beberapa elemen iaitu reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data dan analisis data. Begitu juga dengan jurnal yang kedua. Tetapi jurnal 3 tidak menjelaskan apa-apa metodologi. Jurnal keempat menggunakan kerangka konsep untuk menerangkan metodologi dan menguraikan beberapa elemen iaitu cara kaedah, reka bentuk kajian dan analisis kajian. Untuk jurnal yang kelima, metodologi tidak jelas kerana penggunaan artikel sahaja. Kerana mereka menyatakan penggunaan artikel sahaja. Okey. Secara umumnya, metodologi menguraikan beberapa elemen iaitu reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur pengumpulan yang saya telah katakan tadi. Okey, seterusnya analisis dapatan. Untuk jurnal yang pertama, analisis dapatan yang kita dapat lihat dengan jurnal pertama sangat jelas berserta gambar rajah dan membincangkan apakah implikasi kajian tersebut. Untuk yang kedua, dia menguraikan berdasarkan statistik deskriptif di mana dia telah melakukan satu kajian statistik dan telah menyentuh beberapa aspek pembahagian peserta, andaian ANCOVA, kesan saiz, analisis covariant dan juga telah membincangkan hipotesis dan strategi pengajaran scaffolding tersebut. Okey, untuk yang ketiga, dia telah untuk jurnal ketiga dia menguraikan aspek-aspek TMK secara mendalam, menguraikan 7 cabaran yang dihadapi dengan jelas. Setiap cabaran satu perenggan, bukan satu perenggan, satu poin dan satu poin. Okey, seterusnya jurnal yang kelima membincangkan konsep, model, instrumen dan teori pengukuran PTPK tersebut. Okey, penghuraian kajian, dapatan kajian ini adalah satu penghuraian daripada kajian yang mendalam berserta statistik dan bagi untuk memahami kajian tersebut. Okey, seterusnya kita ada kesimpulan di mana kesimpulan jurnal pertama merumuskan bahawa kajian berjaya dijalankan dan memberi impak positif terhadap murid. Yang kedua, jurnal kedua merumuskan bahawa kajian juga telah berjaya dan meningkatkan pencapaian. Kajian ini bahkan meningkatkan pencapaian pelajar dan juga cadangan penambahbaikan dalam kajian juga telah dinyatakan. Okey, untuk yang ketiga, jurnal ketiga dia telah membincangkan, menyimpulkan menggunakan hipotesis dan diterima positif secara umum. Okey. Jurnal keempat pula, kesimpulan dirumuskan bahawa kajian membuktikan guru mempunyai ICT, pengetahuan ICT dan mempunyai isu-isu bagi merealisasikan ICT tersebut. Okey, cadangan hadapan pun dijelaskan dalam kesimpulan jurnal keempat untuk luaskan skop ni lagi. Okey, untuk kesimpulan yang untuk jurnal kelima telah menyatakan harapan penulis bahawa kajian ini akan memberi impak dan memberi memberi idea kepada instrumen baharu yang bakal dibangunkan. Okey, kesimpulannya, kesimpulan kajian ni menyatakan keputusan kajian dan cadangan untuk masa hadapan. Okey, seterusnya analisis rujukan. Okey, untuk jurnal pertama kita ada 11 rujukan. Satu daripadanya adalah yang terkini. Untuk jurnal kedua 58 rujukan dan 31-nya adalah terkini. Untuk jurnal ketiga ada 29 rujukan dan satu rujukan merupakan yang rujukan terkini. Seterusnya kita ada jurnal yang keempat mempunyai 65 rujukan dan 10 daripadanya adalah yang terkini. Yang terbanyaklah rujukan yang terbanyak dan untuk yang terkini iaitu jurnal yang kelima di mana mempunyai 44 rujukan dan 24 daripadanya adalah rujukan yang terkini. Okey. Secara rumusannya rujukan semua rujukan ada mengikut format dan penggunaan rujukan disusun oleh penulis mengikut format dan disusun mengikut alfabet A, B, C, nama-nama penulis rujukan. Okey. Sekian, terima kasih.